Fokus berita dari Sabah petang ini. Sekolah terjejas banjir terima bantuan kerajaan negeri. Perinciannya bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran teruskan. Baik Syahira, sekolah di daerah-daerah terjejas banjir akan menerima bantuan RM10,000 bagi menggantikan peralatan yang rosak akibat bencana tersebut. Ia melibatkan lebih 30 buah sekolah di daerah Beaufort, Membakut, Keningau dan Tenom, termasuk beberapa sekolah yang masih ditutup. Kita ada lebih 30 buah sekolah. Semua ini kita bantu untuk mereka bergotong royong dan menyediakan mengganti sedikit sebanyak peralatan yang rosak. Kita bantu 10,000 setiap sekolah. Kita akan juga ada satu di sebelah pantai timur dekat dengan di sebelah Sendakan dan itu yang terjejas yang diberikan oleh kementerian. Dato' Arifin ditemui media selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara Sabahnet dan sebuah syarikat swasta di Kota Kinabalu. Mengenai bantuan pendidikan, Dato' Arifin berkata setakat ini kerajaan negeri telah meluluskan bantuan one-off berjumlah RM600,000 kepada 131 pelajar Sabah. Bantuan bagi membantu penerima membayar yuran pertama pengajian peringkat matrik hingga Doktor Falsafah PhD. Sementara itu, jumlah penduduk terjejas banjir yang berlindung di 4 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Beaufort setakat 4 petang tadi kekal 308 orang daripada 99 keluarga. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, PPS Dewan DSP Dun Banir mencatatkan bilangan penduduk paling ramai iaitu 133 orang daripada 41 keluarga. Manakala PPS Dewan Bisaya 81, Dewan Residensi Prima 57 dan PPS Dewan Kukut 37 orang. 10 buah kampung masih terjejas banjir di Beaufort. Nasib penduduk terjejas banjir di Dun Lumadan Beaufort mendapat perhatian Amanah Raya Berhad Amanah Raya. Bantuan berupa bakul makanan dan keuangan berjumlah RM42,000 diserahkan kepada 60 penerima. Bantuan ini sedikit sebanyak meringankan beban penduduk terjejas banjir sejak seminggu lalu. Ketika ini pun di peringkat kampung masih ada paras air yang belum boleh dilalui oleh semua kenderaan kecil lah. Dan sudah tentu dengan adanya sumbangan ini kita telah menyasarkan kepada asnaf ataupun golongan B40 memang di kalangan yang sangat-sangat mengharapkan sumbangan berkenaan lah. Datuk Ruslan ditemui media dalam Majlis Amanah Raya Care Santunan Kasih bersama komuniti Lumadan di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah Urusan Kumpulan Amanah Raya Malaysia Ahmad Faizal Sulaiman Han berkata pihaknya komited melaksanakan tanggungjawab sosial korporat CSR bagi membantu golongan memerlukan khususnya penduduk terjejas banjir. Kami difahamkan bahawa bencana banjir pada tahun ini adalah antara yang paling teruk ya. Dan kami di Amanah Raya mengambil peluang ini untuk membantu meringankan beban mereka dan kita juga tahu bahawa di bulan Ramadan ini sambil kita berpuasa kita juga harus ingat pada mereka yang susah lah. Susulan kebakaran di Kundasang malam tadi, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah mengaktifkan Pusat Latihan Kenegaraan Kundasang sebagai pusat pemindahan transit menempatkan 59 penduduk daripada 14 keluarga terjejas. Pusat pemindahan transit ini diaktifkan pengerusi JPBD Kundasang Tinus Manggam merangkap pegawai daerah. Tinjauan RTM mendapati keadaan di pusat transit ini terkawal. Penduduk terjejas turut dibantu Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Pusat Khidmat Dun Kundasang yang menyalurkan bantuan bakul makanan. Ahli Parlimen Rana Dato' Jonathan Yassin turut turun padang meninjau lokasi kejadian. Jadi semalam kita juga berusaha untuk membantu mereka diberi sedikit sumbangan untuk mereka yang langsung sudah tidak ada kewangan untuk supaya mereka mempunyai makan minum untuk bersahur. Pihak bomba menghadapi beberapa kekangan dalam operasi pemadaman kebakaran yang berlaku kira-kira 8.37 malam tadi. Faktor angin sebenarnya mempengaruhi kemerebakan kebakaran pada
semalam tu. Dan selain daripada itu, kita laluan untuk kawasan pemadaman pun dia sempit. Ada tempat-tempat kawasan-kawasan yang kita mau masuk tetapi sempitlah. Selain daripada itu, kita juga kena berhati-hati dengan talian elektrik yang memberi kesan kepada anggota kita sekiranya terkena renjatan. Kebakaran tersebut memusnahkan 3 buah kedai runcit, 2 inap desa, 1 blok rumah sewa 11 pintu dan sebuah stor penyimpanan barang runcit. Hampir 1,000 penduduk di 10 buah kampung di daerah kecil Pagalungan, Nabawan kini mampu menarik nafas lega. Mereka bakal menikmati bekalan elektrik 24 jam melalui penyambungan talian pengagihan sistem voltan rendah menggunakan sistem solar hybrid. Antara kampung tersebut ialah Sosogoh, Kuyuh Binanding, Sikatal Lama, Sikatal Baru, Sabi Bingkol, Sumakaki Wakiu Sumaralang, Mangkam Silungai dan Sumarang. Projek ini dijangka akan dimulakan segera untuk membolehkan masyarakat di 10 buah kampung ini boleh menikmati bekalan elektrik 24 jam. Projek di bawah bekalan elektrik luar bandar BELB melalui peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW ini mengalami kelewatan susulan isu tanah. Apabila siap kelak, projek ini akan diperiksa dan diuji oleh individu bertauliah yang diperlakukan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebelum diserahkan kepada Sabah Electric City untuk kendalian dan selenggaraan. Sangat mengharapkan sebab ramai lagi kampung-kampung ini masih bergelap menggunakan genset dan lampu minyak tanah. Dan begitu juga dengan kekangan kepada anak-anak untuk belajar pada waktu malam. Jadi kami berharap penduduk yang terlibat ini dapat mempercepatkan projek ini. Menepat dia supaya anak-anak kami mau belajar, apa-apa yang kami buat. Sekarang masalah dia kami pakai genset sendiri, mau 300-400 dalam 1 bulan. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS memperkenalkan kaedah pembayaran zakat fitrah menggunakan kod respon pantas atau kod QR. Ia dilaksana dengan kerjasama Bank Islam dengan sasaran kutipan projek rintis berjumlah RM100,000. Wartawan Muhammad Raid Wafin Roslan ada butirannya. 3, 2, 1, dipersilakan. Sistem pembayaran zakat fitrah tanpa tunai melalui imbasan kod QR diperkenal sejak awal tahun ini. Kita telah melantik ataupun memilih lebih kurang 400 orang wakil amil untuk diberikan kad QR bagi mereka memungut zakat fitrah khususnya di kawasan-kawasan mereka dengan menggunakan kod QR ini yang disediakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Kaedah ini membolehkan umat Islam menunaikan kewajipan membayar zakat fitrah dengan lebih mudah. Tujuan pertama kita adalah untuk memupuk kesedaran di kalangan umat Islam khususnya bahawa bayaran zakat fitrah ini tidak semestinya menggunakan wang tunai. Dia boleh menggunakan apa-apa kaedah yang menjadikan perpindahan wang itu berlaku sama ada secara fizikal ataupun bukan fizikal. Saya kira ini satu kemudahan bagi pembayaran zakat untuk orang ramai lah. Dan bagi yang masih lagi menggunakan cara bayaran tunai itu, saya lihat masih banyak jugalah masih datang ke kaunter. Ini memudahkan kepada pembayar zakat. Kita scan pakai telefon. Ya. Jadi amat memudahkanlah kita punya urusan zakat fitrah lah. Kemudahan ini turut disambut baik pembayar zakat. Bayaran secara QR itu sangat memudahkanlah. Jika orang tidak sempat untuk bayar secara tunai kepada amil, jadi sekarang kita boleh bayar secara QR lah kan. Tidak perlu bawa duit yang lebih di dompet ke atau apa, kita cuma menggunakan telefon saja. Kadar zakat fitrah bagi Sabah tahun ini kekal RM7.50 berdasarkan sukatan 1 gantang Baghdad atau 2.7 kilogram beras yang dimakan majoriti penduduk negeri ini.
Sementara itu, tahun lalu hampir 12.1 juta ringgit kutipan zakat direkod membabitkan lebih 1.6 juta orang pembayar. Teruskan membayar zakat fitrah melalui wang tunai ataupun QR Code bagi terus membantu golongan asnaf di negeri ini. Muhammad Raid Rozlan, RTM. Tahap kebersihan Bazar Ramadan lintasan Dia Soka memuaskan. Ia hasil pemantauan berterusan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS. Terutama sekali dari segi pembuangan sisa makanan dan juga minyak-minyak sekiranya mereka memasak light cooking di sini. Dan biarpun kita meminta mereka sendiri menguruskan pengurusan sampah, tapi kita juga memastikan supaya sampah itu dipungut oleh pekerja-pekerja Dewan Bandaraya Kota Kinabalu supaya ianya tidak menjadi tumpuan binatang-binatang yang mencari sisa makanan. Datuk Seri Sabin ditemui media ketika melakukan tinjauan Bazar Ramadan lintasan Dia Soka. Selain Bazar Ramadan lintasan Dia Soka, terdapat 3 lagi tapak Bazar Ramadan di BKK, iaitu di Indah Permai, Tanjung Aru dan Sembulan. Setakat ini, DBKK belum mengeluarkan sebarang saman kepada peniaga. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Syahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Syahira. Terima kasih, Suaran.